Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid tahun 5? Hari ini kita akan menyambung tajuk pertanian bandar. Okey, teknologi pertanian. Minggu lepas kita dah bincangkan tentang kaedah penanaman. Kemudian apa kelebihan pertanian bandar. Jadi hari ini kita nak cerita tentang jenis sistem takungan. Okey. Kalau kamu lihat jenis sistem takungan dalam muka surat 69 buku teks kamu, cuba buka. Okey, kalau kamu tengok ada A, B dan C. Okey. So ketiga-tiga ni sebenarnya dia tak gunakan ruang yang luas. Sebab kawasan bandar ni biasanya rumah dia tak ada halaman yang luas macam dekat kampung. Okey, jenis sistem kalau pertanian bandar ni dia mudah guna sistem takungan lah. Sistem takungan ni maknanya awak tak perlu siram air setiap hari. Jadi maknanya dalam bekas tu dia dah ada air, jadi kita panggil sebagai sistem takungan. Okay, kita baca sikit. Jenis sistem takungan. Pelbagai sistem penanaman digunakan dalam aktiviti pertanian bandar. Antaranya termasuklah sistem penanaman secara takungan. Okay. Sistem tersebut ialah hasil inovasi yang diubah suai dengan teknologi, persekitaran, keperluan semasa dan dapat dijalankan di kawasan yang terhad. Yang berikut ialah beberapa jenis sistem takungan. Jadi kalau tengok A yang disebut sebagai hidroponik ataupun kultur air. Kemudian B ialah aquaponik. Dia hampir sama dengan hidroponik, tapi dia bela ikan dalam takungan air dia. Dan C menggunakan bekas pengairan kendiri. Maafkan saya tadi, hidroponik tadi ada dua. Pertama kultur air dalam, iaitu tanpa kitaran semula. Maknanya air tu dia biar je dekat dalam, dia tak tambah ataupun dia tak tukar. Kemudian kultur air dalam juga tapi dengan kitaran semula. Okey. Buka muka surat 70. Saya akan terangkan dan ceritakan bagaimana bekas pengairan kendiri itu berfungsi. Okey, cara takungan berfungsi. Okey, penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Okey, bagaimanakah sistem penanaman dalam takungan berfungsi? Kita tengok sistem yang pertama ialah bekas pengairan kendiri. Kita tengok gambar yang bawah tu, gambar yang dah ada pokok tu. Saya terus terangkan gambar yang tu lah, supaya senang sikit awak faham. Okey. Pertama, kita tengok penanda aras air. Okey, dia diletakkan di dalam ada satu tiub, iaitu tiub saluran air. Apa guna penanda ni? Okey, bila biasanya kita gunakan lidi lah, lidi sate ke, bila air penuh kat bawah tu, so lidi ni akan terapung. Kalau air dekat bawah tu dah habis, lidi ni akan turut masuk ke dalam salur tu. Jadi kena tengok lah, kalau lidi dah masuk ke dalam, maksudnya air di bawah tu dah nak habis. Okey, tengok tu saluran air. Nampak tak saluran air? Fungsi dia nak tambah semula air untuk pokok. Okey, kemudian lubang limpah air. Okey, bila kita isi air, sampailah di tepi pasu tu ada satu lubang kecil. Nampak tak? Kat gambar atas tu ada lubang kecil. Bila air dah melimpah keluar, maksudnya air dah penuh. Tak payahlah tuang lagi penuh-penuh. Okey, kemudian kita tengok di sebelah kanan dia ada perkataan medium.
Okay, medium ni biasanya ialah tanah lah. Kita beli dekat kedai-kedai nursery pokok, kita gunakan tu, tanah tu. Kemudian partikel kapilari ni biasanya orang gunakan sabut kelapa yang telah dicarikkan. Okay, supaya lubang-lubang dekat bawah tu, tanah tu tak turun masuk dalam air. So dia tahan tanah tu, dan juga dia jadi macam span untuk menyerap air yang di bawah. Kemudian kita bawah sekali ialah ruangan air. Okay, apa yang berlaku semasa kita gunakan bekas pengairan kendiri ni, okay, air di atas, air di atas pula, medium di atas ataupun tanah yang di atas tu yang ada akar pokok tu akan menyerap air yang berada di bawah. Jadi awak tak perlu siram hari-hari. Cuma tengok seminggu sekali dia punya penanda aras air tu masih tinggi ataupun rendah. Kalau tinggi, air masih banyak. Kalau dah rendah, maksudnya air di bawah dah berkurangan kerana diserap oleh tanah dan digunakan oleh pokok untuk membesar. Okey, itu yang pertama, iaitu bekas pengairan kendiri. Okey, yang seterusnya, sistem takungan seterusnya ialah kultur air dalam. Okay, ada dua. Pertama tanpa kitaran semula dan yang kedua dengan kitaran semula. Kita tengok yang pertama dulu, tanpa kitaran semula. Dia ada tiga bahagian dia. Yang pertama ialah takung untuk mengisi larutan nutrien. Yang atas sikit, yang tengah-tengah tu, penutup takung untuk memegang raga tanaman dan mengelakkan larutan nutrien terdedah kepada cahaya matahari. Okey, kalau tak tutup, air dalam takung tu nanti akan jadi berlumut. Dah tak cantik lah. Kemudian yang atas sekali ialah pokok sayuran ditanam dalam raga tanaman. Ada 3 benda. Okey, kalau awak nak tahu kultur air dalam ni, kalau biasanya kita sebut sebagai sistem hidroponik. Yang ni, kalau yang kultur air dalam ni, awak memang tak payah buat apa-apa. Jadi air kat bawah tu dia dah campur dengan baja mengikut sukatan yang sesuai. Jadi daripada anak benih sampailah pokok tu besar, awak cuma kena tengok kalau ada serangga ataupun air dalam takung dengan nutrien dah berkurang. Okey, yang kultur air dalam pula, dia dengan kitaran semula tu, maksudnya dia ada pam air dengan pemasa. Nampak tak ada kotak biru bawah tu? Okey, dalam tu ada air dan juga ada pam air. Okey, disambungkan dengan elektrik. Di switch tu dia ada pemasa. Pemasa ni untuk set masa lah. Pukul berapa pam tu akan pamkan air naik ke atas dan kena pada akar pokok. Jadi bila dah kena pada akar pokok, air yang lebih tu akan turun semula masuk ke dalam tangki tong kat bawah tu. Okey. Yang ini dia tak macam yang tanpa kitaran semula. Kalau kitaran semula, akar dia sentiasa terendam. Tapi kalau kultur air dalam dengan kitaran semula ni, dia punya air dia ikut pemasa yang tuan dia setkan. Sama ada pagi ke petang ke. Bila pam tu dihidupkan oleh pemasa, barulah pokok-pokok dekat atas tempat susunan tu dapat sumber air dan baja. Okey, itu sahaja untuk tugasan. Sila rujuk gambar dan arahan di dalam WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.